webcam yang ada dalam laptop tu. Macam saya guna Femtech, dan pun okey juga, gambar pun sharp walaupun dia bukan 4K tapi dia dapat lebih daripada 1080 lah, dan dia full HD lah. Dan satu lagi, macam saya juga, saya gunakan green screen. Kalau saya buat rakaman ataupun live stream, saya gunakan kain, dan ada softbox lighting macam kat studio tu. Jadi memang bila kita guna green screen tu lagi cantik lah gambar kita, lagi sharp. Dan yang penting untuk streaming ataupun kita nak buat konten ni, audio kita dan juga kita punya visual lah. Audio kita kalau cantik, viewers akan tertarik untuk terus mengikuti kita punya live dan juga konten kita. Kalau audio tu tak berapa jelas, nanti diorang pun hilang minat lah. Itu pengalaman saya lah. Terima kasih. Terima kasih. Terbaiklah. Memang streamer yang profesional lah ni kan. Tak ada belajar. Sama lah, saya pun sikit-sikit saya beli. Mula-mula saya mulakan dengan saya punya webcam dulu kan. Saya beli webcam dulu, kemudian lama lepas tu baru saya beli. Saya pun ada condenser mic lah, tapi level Pantech juga kan. Pantech ni best. Ni saya punya condenser mic. Dia Pantech ni price dia tak mahal sangat, tapi kualiti dia bagus kan. Betul tak? Betul. Femtech ni juga saya guna untuk webcam. Dia juga ada webcam dan juga mic. Mic saya guna V-Fine. Nanti saya tulis dekat bahagian chat. Okey. Condenser mic. Alright. Terima kasih. Ada lagi nak share? Cik Al ke? Saya tak ada nak share lah, sebab saya buat biasa streaming saya just live Facebook tu guna handphone saja dan juga tripod tu je. So masih lagi belum pergi ke next level. Ada apa orang kata proper microphone ataupun proper orang kata PC ke laptop, tak ada lagi. Saya lebih terus pada senang apa yang ada kita guna. Itu je. Okey, apa tu kalau pengalaman guna tripod kan, kalau tak pakai tripod tu ada beza tak? Dengan pakai tripod tu? Dia kalau kita pakai tripod ni, kita boleh orang kata setting tripod tu biasa tripod yang ada macam balancer macam air tu kan. So kita boleh tengok dia sama ada dia punya level tu stabil tak stabil lah. Dan kemudian benda tu just free lah, tangan kita senang. Kita nak cakap kadang tangan kita kan nak bercakap pun nak bergerak kan. Jadi tu kelebihan kalau gunakan tripod lah. Okey. Tripod ada air tu tripod pun biasa je murah-murah tripod. Tapi ada yang ada air balancer tu balancer tu lah. Macam orang yang nak buat rumah kan ada kan, satu timbang air. Nak buat kabinet nak buat TV punya tu kan. Kita nak ukur-ukur kan sama ada balance tak balance kan. Yang tu lah. Okey, saya pun baru tahu kata ada tripod yang ada balancer tu kan. Menarik. Ada. Berapa range dia harga lebih kurang lah? Kalau itu saya tak pasti sebab saya pun dapat orang bagi hadiah. Hadiah pada saya guna je lah. So untuk next level tu belum lagi. Okey, terima kasih Cik Al. Ada lagi tak yang nak sharing ke macam mana gunakan dia buat live ke, ada tak? Alia ke Chong ke? Ada tak siapa-siapa nak sharing? Dekat sini mesti ada ni yang pro streamer ni kan, game streamer yang power ni. Okey, alright. Tu Cik Afif dah share dia punya condenser mic. Okey, dan juga webcam dia boleh carilah, boleh tulis dan boleh search dekat dalam Shopee ke. Okey, sebab kalau orang dah guna lagi selamatlah kita beli kan, daripada kita beli kita tak tahu dia punya kualiti dia macam mana. Kita beli yang orang dah guna dah memang terbukti okey, lagi better lah. Okey, so next part saya nak share sikit lagi sambungan tentang tips untuk live ni. Nanti kalau siapa ada nak tambahan, okey boleh je tambah.
Okay, live streaming, apa kegunaan kita boleh buat live streaming? Kita boleh, salah satunya kita boleh promote lah produk dan juga kita punya servis kan. Kalau kita ada, macam kita nak promote produk, kita nak promote servis kita, kita boleh buat live streaming lah. Salah satu gunaan dia, macam banyak juga kita tengok jam tu kan, yang jam tu dia buat apa ala-ala auction lah. Okay, tu nak promote dia punya produk lah. Okay, lepas tu kita juga boleh buat live streaming untuk kita review produk or services, okay, sebagai affiliate ke ataupun kita saja kan nak buat review produk kan. Macam tadi Cik Hafiz ada buat review guna StreamYard kot kan. Okay, so kita mungkin kita nak buat channel YouTube ke, kita nak review produk pun boleh, kita nak buat live streaming. Okay, kemudian kita juga boleh buat live streaming ni, kita nak mengajar kita punya audience, kita nak share apa ilmu yang kita ada. Contohnya kita nak buat dalam minggu tu, contoh kan, okay, dalam minggu tu setiap malam kita nak buat sharing tentang satu topik. Okay, kita boleh pilih satu niche lah, satu topik yang kita rasa kita nak ketengahkan diri kita kan, nak brandkan diri kita. Contohnya saya buat contoh lah, kalau saya buat freelance dalam design contoh. Okay, freelance dalam design, kemudian saya buat live streaming untuk saya mengajar orang macam mana nak buat design yang simple-simple lah, gunakan Photoshop ke kan. Setiap hari saya buat sekali live contohnya. Kalau contoh yang paling power dia buat macam ni, yang saya tengok ada yang mengaji, Jom Mengaji kan, ada tak yang follow Jom Mengaji ke apa nama dia? Yang tu mak saya selalu tengok lah. Ada tak yang follow dekat Facebook, dia buat live? Kalau ada, tulis 1 kat chat. Nak tengok ada tak? Yang tu dia punya followers memang sangat-sangat ramai, sebab dia buat live tu setiap hari. Biasanya setiap pagi, setiap petang kan, setiap malam dia buat kan. Okay, Puan Nisa kan, betul tak dia buat? Dia ajar mengaji kan. Dia ajar mengaji setiap pagi, setiap petang, setiap malam, free. Tapi masa yang sama dia ada jugalah, dia jual barang-barang dia. Lepas tu dia ada juga kelas personal kot rasanya kan, kelas personal. Tapi memang dia sangat aktif live dan ramai lah dia punya followers. Boleh bagi star. Okay. Okay, satu lagi kita boleh connect dengan kita punya audience kita. Macam contoh bila audience kita, macam contoh kita buat live ni, kita boleh orang kata bersembang online lah kan. Dia komen, kita balas balik. Lepas tu kita minta dia komen ke, kita minta dia bagi feedback ke, okay, atas satu isu. Lagi kita boleh buat apa live streaming ni, boleh juga kita buat Q&A lah dengan kita punya audience kan. Okay, macam ada apa-apa soalan ke, kita akan jawab secara live. Okay, itu pun boleh. Kita juga boleh buat daily talk show. Talk show macam tadi contoh guna StreamYard kan. StreamYard tu kita panggil, kita ajak kawan kita ke, contoh setiap minggu kita buat sekali ke, kita buat talk show. Okay, kita sebagai moderator ataupun kita sebagai host dengan seorang lagi speaker jemputan ke contoh kan, setiap minggu ke, untuk bagi kita punya ni lah, bagi menarik ni kita punya live kan. Okay. So kalau kita buat macam talk show macam tu, kita buat waktu-waktu yang memang orang kata waktu yang sama. Setiap minggu kita buat hari Rabu malam contohnya kan. So orang pun dah tahu kita punya jadual tu, dan dia akan tunggulah, dia akan tertunggu-tunggu untuk next punya talk show. Okay, ataupun kita ada buat event ataupun seminar pun kita boleh buat secara live, untuk live streaming. Okay, so kalau untuk kita nak buat live streaming ni, antara tips yang kita boleh amalkan, yang pertama kita kena buat plan dan juga organize kita punya content. Kalau boleh kita janganlah kecuali lah macam kita live, kita pergi tempat-tempat tertentu, kita buat live terus kan, tu okey lah. Jadi macam kita nak buat live yang lebih macam profesional, macam talk show. Kemudian kita nak buat macam sesi mengajar kita punya audience. Tak adalah kita buat secara tiba-tiba kan, tekan-tekan live tu terus, okey saya nak buat talk show kan, nampak sangat tak bersedia langsung. So kita kena ada plan, kita buatlah plan, dan kita organize kita punya content tu elok-elok apa yang kita nak kongsi. Okay. Kemudian kita kena engage dengan audience kan. Okay. Engage dengan dia, minta dia komen, minta dia like. Siapa ada kat sini boleh tolong komen ke kan. Okay. Kita minta dia like ke, kita minta dia share. Kena ada engagement lah.
kita tak ada shock sendiri cakap seorang-seorang kan. Kita buat live cakap seorang, lepas tu kita tak tahu pun tak layan pun orang yang tengok kan. Kita seorang-seorang betul habis gitu. Okey. Lepas tu kita boleh ask audience untuk share live video lah. Okey, ada kajian yang saya ada tengok dia punya kajian dia buat tu. Dia kata kita boleh minta orang untuk ambil tindakan kan, sama ada share ataupun like, tapi orang akan lebih prefer untuk ambil satu tindakan je lah. Okay, contoh macam kalau kita cakap share, dia akan share. Lepas tu kita suruh dia like, mungkin dia dah kurang sikit yang orang yang akan like kan. Okay, so kita boleh minta dia share kan. Okay, kita minta dia share, baru kita minta dia like. Okay, asyik audience untuk share kita punya live video tu. Masa kita buat live tu, kita minta lah dia share. Okay, boleh tolong share kepada rakan-rakan. Kalau tengok orang yang banyak buat live kan, yang ramai orang tengok tu, memang dia akan suruh kita sharekan video tu. Okay, kita juga boleh buat kontes. Masa live tu, kita boleh buat kontes. Contohnya, kita boleh buat, okay, kita cakap masa mula-mula live tu, kita kata, okay, pada penghujung live ni, siapa yang boleh jawab paling cepat dan juga betul, saya akan bagi hadiah lah. Ada hadiah istimewa kan untuk orang yang join live ni. So kena stay tune sampai habis, dan siapa yang boleh jawab dengan betul, saya akan bagi hadiah. Dan orang yang first je, orang yang paling cepat je jawab akan dapat hadiah tu kan. Contoh kita run kontes, so orang akan terus stay lah dengan kita punya live tadi kan. Okay, kita buat kontes macam ni. Kemudian kena ada call to action. Call to action tu maksud dia, bila kita buat live ni, kita dah kena ada target ke mana kita nak bawa dia pergi. Okay, contoh kita dah plan, kita dah ada plan untuk kita buat live ni. Okay, kita dah organize content, kita dah buat kontes. Lepas tu takkanlah kita nak habis live kita macam tu je kan. Kita kena ada call to action, kita kena ada dia punya funnel dia lah, dia punya flow dia. Okay, bila kita nak suruh dia, contoh lepas live tu kita nak minta dia like kita punya Facebook page ke, ataupun kita nak dia pergi dekat kita punya website ke untuk buat pembelian ke, contoh kan. Kita buat live mengajar apa semua, betul kita bagi tahu, okey, siapa yang berminat nak dapatkan buku yang saya gunakan ni, boleh pergi dekat saya punya website untuk membuat pembelian contohnya. Okey, ataupun minta tuan-tuan perempuan yang rasa best dengar saya punya sharing hari ni, okey, tolonglah like kita punya Facebook page, sebab lepas ni akan dapat lagi notification untuk live yang akan datang, contoh kan. Kena ada call to action. Kalau tak, rugi lah kita buat live tapi kita tak minta dia buat apa-apa tindakan. So kena ada planning untuk apa yang kita nak dia buat, melalui live yang kita buat tu lah. Okey. Okey, itu adalah antara tips-tips. Kita boleh buat kontes, kita boleh buat call to action, kita boleh tanya audience kita kan, untuk kita boleh minta dia share. Okey, ada lagi tak apa-apa praktis oleh yang biasa buat live? Ada tak apa-apa tips-tips lain yang nak tambah, yang boleh kongsi dengan peserta, dengan kita punya kawan-kawan hari ni? Ada tak? Kalau ada. Okey. Tak ada okey, Cik Hafiz ke? Ada nak share sikit pengalaman ke? Saya nak tambah satu benda. Tadi doktor ajar tentang Streamlabs OBS kan. OBS Studio. Sebenarnya ada satu lagi platform OBS yang free juga, yang diberi nama Streamlabs. Streamlabs ni lebih kepada gamer lah, tapi untuk ordinary ataupun pengguna biasa boleh guna juga. Satunya yang bagus tentang Streamlabs OBS ni, dia macam kontrol kita nak live kat Facebook atau YouTube. Kalau macam tadi kan YouTube, Facebook kita kena buka YouTube, Facebook punya web page apa semua kan, kita kontrol dashboard apa semua, baca komen dan sebagainya. Tapi kalau di Streamlabs tu semua dalam tu je. Dia boleh nampak tampilkan elemen-elemen, siapa yang view, siapa yang komen, dia terus keluar kat situ je. Tapi dia agak advance sedikit lah. Cuma saya share kat situ lah. Kalau siapa nak explore kan, Streamlabs OBS free, dan dia juga ada beberapa features yang berbayar lah, macam theme dan sebagainya. Tapi untuk kita yang baru nak mula, saya OBS. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Hafiz.
Okey, lepas ni kalau dah semakin cekap kan dengan OBS ni, kita nak tengok Streamlab tu okey kan. Kita try explore kan. Okey, terima kasih. Itu satu input yang baik lah. Satu input yang baik. Okey. Ada lagi tak siapa-siapa nak tambah ke pengalaman buat live? Kalau ada tips-tips nak share dengan kawan-kawan ke? Kalau Sekan nak share ni, boleh share dekat dalam chat ke? Okay, sebab mungkin orang lain pengalaman dia lain kan, tak sama. Dan apa yang kita punya knowledge ni tak sama kan. Ada orang tahu apa yang kita tahu, ada orang tak tahu. Apa yang orang tahu, kita pun tak tahu kan. Okay, so kita boleh share lah. Okay. So last kali saya nak share tentang Restream.io tadi. Kalau kita tengok dekat OBS, OBS ni saya ada jumpa cara untuk kita buat multi-stream. Kita boleh stream dekat banyak tempat, tapi susah. Dia kena install plugin. Lepas tu ada banyak lah dia punya step dia tu kan. Okay, kalau nak tengok saya boleh share dia punya YouTube tutorial dia lah, tapi agak susah lah. Sebab tu kalau nak lebih sedang boleh pakai apps macam StreamYard tadi, tapi dia tak free lah, ataupun Restream.io. Okay, saya nak pergi dekat Restream.io. Dekat OBS tadi pun kita boleh link dengan Restream.io tadi. Okay, saya pun menggunakan Restream.io ni untuk tujuan multi-stream juga. Okay, saya nak pergi kat Restream.io. Ini adalah Restream.io. Memang dia khas untuk kita buat multi-stream. Okay, so saya nak log out dulu. Restream. Okay, saya tunjuk je lah Restream ni sebab dia kena account. Jadi memang saya dah beli account yang premium lah. Okay, multi-stream tu 30 platform simultaneously. Alamak, dia masuk juga sini kan. Okay, jap saya buka dekat satu lagi browser lah. Saya malah nak log out sebab saya banyak sangat password dan saya dah selalu terlost password dah. So kalau saya log out nanti saya dah tak boleh nak login balik. Kena check dalam saya punya handphone. Okay. Ni contoh Restream. Dia kata kita boleh live stream dekat 30 platform secara serentak. Contohnya saya live kepada LinkedIn, Facebook dan YouTube kan. Okay, dia panggil multi streaming. Kemudian dia pricing plan dia kalau free, kita boleh stream dekat 30 platform pada masa yang sama. Kita boleh ada 6 orang dekat dalam satu stream. Okay, lepas tu kita boleh on screen comment live and chat juga. Boleh masukkan background muzik, chat overlay, dan juga kita compatible dengan macam Zoom apa semua ni pun compatible lah. OBS, S-Split yang saya guna tadi, apps tu, okay, vMix dan sebagainya. Okay, cuma dia punya kekurangan dia kat sini ialah dia tak boleh channel ni, dia tak ada additional channel kalau yang free. Okay, of the same platform. Maksud dia same platform, maksud dia Facebook kan. Kalau saya restream, restream dekat Facebook, pergi dekat YouTube, dan satu lagi mungkin dekat LinkedIn contohnya, saya tak boleh tiga-tiga Facebook. Free dia tak bagi yang tu. Kalau sama juga macam StreamYard tadi kan. Okay, so kalau saya nak ada tiga, saya nak contoh, saya nak Facebook page, saya nak Facebook personal, dan saya nak Facebook page satu lagi, serentak tiga-tiga kat Facebook, saya kena ambil professional ni lah, plus 3. Okay, harga dia memang nampak mengejutkan sikit lah harga dia kan. Okay, lepas tu okay, ni saya nak tunjuk sikit lah dekat StreamYard ni macam mana kita boleh gunakan untuk kita buat multi-stream. Tapi dia memang senang lah, cuma dari segi harga tu yang jadi masalah sikit. Okay, so saya pergi dekat Restream, saya login dengan saya punya account yang account profesional kot, saya pun tak ingat dah. Okay, so Restream ni dia ada home, dia ada event apa semua, dia banyak lah dia punya ini. Contohnya saya first kali kita pergi dekat destination. Simple je. Okay, contohnya destination, kita pilih destination yang kita nak buat live stream tu. Okay, saya off dululah, ni semua saya gunakan untuk group-group. Okay, saya add destination. Contohnya saya nak buat Facebook live, connect Facebook. Okay, kalau kita nak stream kepada channel yang berlainan, okay, macam Facebook dengan YouTube kan. Okay, yang tadi tak perlu guna
perlu guna apa tadi, yang premium kan, yang free pun boleh. Okay, personal profile. Kemudian saya tulis tajuk kat sini lah. Apa tajuk yang saya nak keluar kat personal profile? Contohnya live stream using restream.io. Okay, sini description saya tulis live kelas OBS masak contoh. Okay, saya pun tekan save. Ini untuk bila saya stream dekat saya punya file ni kan. Okay, saya on ni. Saya add destination satu lagi. Saya nak live stream juga dekat YouTube contohnya. YouTube channel. Okay, so saya pun ambil saya punya YouTube. Okay, allow dia. Okay, lepas tu saya boleh kena masukkan juga tajuk dengan ni tadilah. Kita boleh je nak standardkan semua tu, kita tukar tajuk serentak semua pun boleh. Okay, ni create event, contohnya sini saya tulis live stream with restream.io tadi kan. Saya copy siap-siap lah. Live OBS masak contoh. Okay, sini saya boleh pilih kategori, katalah video blogging, sini saya ambil public. Okay. Ni kita boleh terus pilih nak unlisted ke, nak public ke atau private. Tekan save. Okay, kemudian dah ada 2, saya tambah satu lagi destination dekat saya punya Facebook page. Facebook live. Ada banyak lah dia punya ni restream kan. Okay, lepas tu okay, saya nak ambil saya punya Facebook page. Tak salah saya kalau group dia tak bagi restream kat group sebab free dia tak bagi kot. Kalau group lah, kalau page saya boleh. Okay, page katalah sini tadi live stream restream.io. Okay, kelas live OBS masak. Okay, so saya tekan save kat sini. Kita masukkan destination dulu kat sini lah. Okay, dan saya tekan okay, 2 ni on, 3 ni on, saya tekan close. Okay, sini saya boleh edit destination macam tadi lah. Okay, saya tutup dulu. Sini saya boleh pilih saya nak buat apa dekat restream ni kan. Saya nak stream dengan studio. Maksudnya saya stream daripada browser saya ni lah kepada channel-channel tadi. Kalau yang biasa saya buat, saya akan stream dengan sini kita boleh stream dengan OBS tadi kan. Kita boleh link dengan OBS dan kita stream kat sini. Okay. Sini saya boleh update title, saya boleh update semua title serentak. Okay, contoh saya nak 3 ni title sama, saya update kat sini je. So dia akan override semua, update all kan. Okay, sekarang ni saya nak sambung dia dengan saya punya Zoom. Okay, ni teknik saya share macam mana nak sambung dengan Zoom lah. Okay, so saya pergi dekat Zoom. Okay, dekat Zoom ni saya sign in. Okay. Kemudian ini kalau dekat Zoom dia punya step-step dia lah. Dia mungkin ada step berlainan dekat apps yang berlainan. Kemudian saya pergi sini, saya pergi schedule a meeting. Okay, kita kena schedule a meeting dulu. Kat Zoom ni katalah test live kan. Contoh, okay, sekarang pukul 11, ini katalah pukul 5 apa semua. Lepas tu okay, masukkan meeting ni. Kemudian tekan save. Dekat bahagian sini live streaming ni saya boleh configure custom streaming service. Sini saya masukkan stream URL dia. Stream URL ni adalah Facebook page. Kita ambil satu je lah. Destination ni kita ambil satu je. Contoh yang ni kan, saya tekan ni, saya ambil yang ni je, URL. Stream key ada dekat dalam RTMP setting ni, ada dia punya stream key. So saya copy, masuk sini stream key. Okay, silap. Sini URL ialah URL page. Okay, sini live streaming page URL bawah ni. Stream URL ni kita ambil dekat ni RTMP URL. Okay, saya masuk sini. Lepas tu saya tekan configure live streaming during meeting. Tekan save. Okay, kemudian saya pergi dekat Zoom je. Dekat Zoom dia ada dekat bahagian
nanti saya punya Zoom tu dia ada terus, saya boleh live stream kepada Facebook, live stream kepada YouTube. Yang tu yang kalau Zoom yang berbayar tu dia ada 2 option tu kan. So last kali dia ada live stream to custom service kot nama dia. So saya tekan tu, terus saya boleh live stream kepada 3 destination yang berlainan tadilah. Saya tunjuk contoh. Saya ada grup grup ni lah. Grup saya mengajar Technopreneurship and E-commerce ni, saya ada 3 grup. Okay, so grup A saya buat live. Okay, saya buat live ni daripada Zoom kan. Okay, kemudian grup B pun keluar juga live yang sama daripada Zoom juga. Dia terus serentak, dia keluar serentak lah. Okay, dan grup C. Tu kita boleh buat multi stream serentak kan. Kalau saya pakai Zoom sendiri, saya boleh buat lah terus keluar dekat YouTube apa semua dan destination lain. Okay. Okay, lagi apa lagi yang dekat Restream ni, kita juga boleh, okay, saya pergi home balik, stream with video file. Ini macam kita nak record pun boleh dan kita nak stream video file lah, macam seolah-olah kita buat live tapi sebenarnya kita upload video, kita ada recording yang kita upload kan, macam OBS tadi pun ada kan. Okay, inilah antara sikit-sikit apa yang best dengan Restream ni lah. Okay, harga dia memang mahal tapi saya pun beli daripada platform e-commerce yang paling famous kat Malaysia lah. Saya bagi hint macam tu je lah. Nanti saya pun beli daripada platform e-commerce yang paling famous kat Malaysia. Restream pun ada juga kat StreamYard pun ada juga jual kat situ. Nanti boleh tengok kan. Untuk bagi saya kalau macam Restream ni harga dia agak tinggi lah. Kalau StreamYard saya rasa okey juga, berbaloi kalau kita nak buat multi stream tadi kan. Sangat berbaloi lah. Okey tu. Okey, jadi saya open kepada soalan lah. Ada tak apa-apa soalan? Okey, saya pun dah share lah semua yang saya nak share hari ni. Ada tak apa-apa soalan sebelum kita menutup tirai? Okey, kalau gaming stream saya minta maaf lah. Saya bukan stream gamer. Saya memang tak buat. Kawan saya ada buat tapi saya tak buat. Saya adalah gamers. Dulu memang saya gamers lah, tapi disebabkan masa yang semakin kurang, so dah terpaksa bersara lah. Tapi kalau ada masa tu memang saya pun nak berminat jugalah nak stream game kan, nak main game semua macam best. Cuma masa tu tak ada. Okay, ada lagi tak soalan? Apa-apa soalan yang nak tanyalah tentang apa yang saya nak kongsikan hari ni? Okey, kalau rasa apa yang saya share hari ni dan juga apa yang Cik Khairul share hari ni bermanfaat, tu dia kata boleh guna Discord. Okey, bermanfaat, boleh tulis dekat chat tak? Boleh tulis bermanfaat dekat chat. Nak tulis best pun boleh lah, Okay, apps untuk phone, kalau yang StreamYard tadi boleh guna dekat phone juga sebab dia pakai browser kan. So kita boleh access kat phone. Kalau OBS tu dia berat kalau kita nak, sebab tu dia ada kat Windows dengan tu je kan, dengan Mac, dengan Linux lah. Dekat phone saya tak pasti, saya rasa tak ada lagi kalau OBS tu sebab dia berat. Okay, terima kasih Cik Hafiz. Cik Hafiz pun banyak juga sharing dengan kita. Semoga terus sukses lah, InsyaAllah jadi YouTuber yang berjaya kan. Okay, lagi kalau rasa apa sharing hari ni bermanfaat, boleh tulis kat chat bermanfaat, tulis best ke. Okay, ada orang ke saya seorang je? Okay, terima kasih Puan Niza, bermanfaat sangat-sangat. Banyak dapat ilmu free. Terima kasih penceramah serta mantap dan pasak. Okey, terima kasih banyak pasak. Macam Cik Fidaus cakap tadi, jangan left group tu lah. Sebab saya pun banyak dalam grup-grup yang pasak ni, macam-macam lah program-program yang dibuat kan. Saya pun bila tengok program tu saya pun rasa macam nak masuk tapi masa tak ada kan. Tapi memang best lah, program pasak ni sangat-sangat best. Memang beruntung lah, terutamanya anak-anak Perak. Okey,
kalau tak ada apa-apa soalan, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua peserta-peserta yang join daripada pagi sampailah ke petang dan supporting. Dan saya pun memohon kemaafan lah kalau ada apa-apa mungkin kesilapan ke kan, dari segi penyampaian ataupun kelemahan ke kekurangan. Saya memohon 10 jari lah, mohon maaf, dan mendoakan kepada semua yang ini